Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Nurunisa binti Muhammad Nasir akan membentangkan kertas kajian bertajuk Tinjauan terhadap pengurusan emosi dalam kalangan pelajar. Kertas kajian ini telah ditulis oleh Saudara Heman Nurjadi bin Abdul Wahab dan juga saya sendiri Nurunisa binti Muhammad Nasir. Antara isi kandungan slide yang akan dibentangkan pada hari ini adalah abstrak, pengenalan, objektif kajian, sorotan kajian, metodologi kajian, analisa keputusan dan perbincangan, dan juga kesimpulan. Kajian ini bertujuan untuk membuat tinjauan terhadap persepsi pelajar terhadap kepentingan pengurusan emosi dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar di Politeknik Kuching Sarawak. Seramai 221 orang responden telah terlibat dalam kajian ini dan instrumen kajian yang telah digunakan bagi kajian ini adalah borang soal selidik. Borang soal selidik ini telah pun diedarkan secara atas talian kepada semua pelajar Politeknik Kuching Sarawak. Hasil kajian menunjukkan pemahaman pelajar terhadap kepentingan pengurusan emosi adalah tinggi dan pelajar mampu menguruskan kesihatan emosi dan mental mereka masing-masing. Ini adalah sangat penting supaya pelajar-pelajar ini akan sentiasa bermotivasi untuk terus mengikuti pembelajaran tanpa gagal sehingga tamat pengajian. Emosi sangat penting untuk diuruskan dengan baik kerana ia akan mempengaruhi kehidupan seharian kita. Tekanan emosi merupakan keadaan normal yang dilalui oleh setiap manusia di dalam kehidupan. Namun, tekanan yang berterusan dalam jangka masa yang panjang akan memberi kesan yang buruk terhadap emosi dan fizikal serta mempengaruhi tindakan seseorang hingga menjejaskan kehidupan seharian mereka. Adalah sangat penting bagi seorang pelajar untuk mengawal emosi supaya sentiasa positif dan stabil bagi menghadapi cabaran sepanjang bergelar pelajar. Mereka perlu mengawal emosi bagi menghadapi semua cabaran semasa bergelar sebagai pelajar kerana mereka akan dibebani dengan pelbagai tugasan dan juga penilaian yang perlu dilaksanakan semasa sesi pembelajaran dan pengajaran. Emosi yang stabil akan dapat membantu pelajar-pelajar agar dapat berfikiran secara waras dan rasional sekiranya berdepan dengan masalah yang dihadapi. Laporan Sinar Harian bertarikh 16 September 2022 oleh Siti Zubaidah Zakaria turut melaporkan bahawa seorang pelajar IPT meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri akibat daripada tekanan yang dihadapinya untuk menyiapkan tugasan dan menghadapi peperiksaan akhir. Jadi, sehubungan itu, kajian ini akan meninjau persepsi dan kefahaman serta keberkesanan pelajar Politeknik Kuching Sarawak dalam menguruskan emosi. Objektif kajian ini adalah yang pertama, meninjau persepsi pelajar terhadap kepentingan pengurusan emosi. Objektif kedua akan meninjau kefahaman pelajar terhadap kepentingan pengurusan emosi. Dan objektif ketiga adalah untuk menerapkan kesedaran kepentingan pengurusan emosi dalam kalangan pelajar. Gangguan ketidakstabilan emosi adalah perkara biasa bagi seseorang individu, namun sekiranya gangguan ini berlanjutan sehingga menjejaskan tidur, selera makan dan keupayaan untuk berfungsi dan keseronokan untuk melakukan sebarang aktiviti boleh mengundang stres dan masalah kesihatan mental yang lebih serius. Stres adalah tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan dalam sesuatu keadaan yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia. Stres adalah penyakit emosi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Ini adalah menurut kajian Muhammad Taib dan Hamdan pada tahun 2016. Gangguan emosi ini bukan sahaja dihadapi oleh orang dewasa, kanak-kanak, remaja dan belia juga tidak terkecuali daripada masalah ini. Menurut Saad,
Wan Adnan, Damin, Halim, Osman, Muhammad dan Suhaimi 2018 menyatakan bahawa faktor akademik boleh menyumbang tahap stres yang tinggi kepada pelajar, terutamanya dari segi beban kerja yang banyak. Menurut Nur Azila et al. 2018, kegagalan dalam menguruskan serta menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berbeza mampu memberi tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam diri pelajar. Justru kajian ini ingin meninjau persepsi pelajar, kefahaman pelajar serta keberkesanan pelajar dalam menguruskan emosi bagi memastikan emosi pelajar sentiasa terjaga, terpelihara daripada gangguan emosi yang berterusan tanpa kawalan. Bagi metodologi kajian, kajian ini adalah berbentuk kajian kuantitatif yang lebih kepada berbentuk kajian tinjauan. Instrumen kajian yang telah digunakan bagi kajian ini adalah soal sidik, di mana soal sidik ini telah dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama akan meninjau persepsi pelajar terhadap pengurusan emosi dan bahagian kedua akan meninjau kefahaman pelajar terhadap pengurusan emosi. Ini adalah latar belakang demografi bagi responden yang terlibat. Seramai 221 orang responden telah terlibat dalam kajian ini, di mana 97 daripada mereka adalah responden lelaki, manakala 122 lagi adalah responden perempuan. Responden adalah terdiri daripada bangsa Melayu, India, Cina dan Bumiputera, dengan majoriti bangsa Bumiputera seramai 109 orang responden. Okey, responden yang terlibat ini juga adalah terdiri daripada Jabatan Kejuruteraan Mekanikal iaitu seramai 35 orang, Jabatan Kejuruteraan Elektrik seramai 21 orang, Jabatan Kejuruteraan Awam seramai 41 orang, Jabatan Kejuruteraan Petrokimia seramai 28 orang, Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi seramai 46 orang dan Jabatan Perdagangan seramai 48 orang. Ini adalah analisa keputusan. Dapatan kajian menunjukkan pelajar-pelajar sangat faham akan kepentingan pengurusan emosi. Ini adalah berdasarkan purata peratus 7 bagi kesemua item keberkesanan pengurusan emosi adalah 80%. Jadi jelas di sini pelajar sangat faham akan kepentingan menguruskan emosi mereka masing-masing, kerana kestabilan emosi meningkatkan fokus pelajar dalam pelajaran yang boleh menyumbangkan kepada kecemerlangan akademik pelajar itu sendiri. Pelajar yang mempunyai status kesihatan mental yang baik akan mempunyai motivasi pembelajaran yang lebih tinggi berdasarkan kajian Kotero dan Su 2021 dan kajian Yashiro dan Su 2021. Keupayaan pelajar mengawal pemikiran dan perasaan akan menampakkan ketenangan pelajar dalam melakukan tindakan yang tepat biarpun berhadapan dengan pelbagai situasi. Kebanyakan pelajar akan mengalami kejutan budaya dan pengalaman akademik kerana kehidupan di institusi pengajian tinggi adalah berbeza dengan kehidupan yang mereka lalui sebelum ini di sekolah. Jadi kegagalan mereka menguruskan gangguan emosi walaupun sedikit, lama-kelamaan boleh membawa kepada tekanan emosi atau lebih dikenali sebagai stres. Jadi menurut kajian Sun et al. Turut menyatakan bahawa kesihatan mental boleh mempengaruhi motivasi, tumpuan dan interaksi sosial pelajar. Dapatan kajian turut mendapati pelajar-pelajar dapat menguruskan emosi dengan baik sepanjang menjalani rutin harian sebagai pelajar. Jadi sehubungan itu, pengurusan emosi yang baik ini sebenarnya dapat membangkitkan semangat juang yang tinggi dalam diri pelajar bagi memastikan kecemerlangan akademik mereka tidak terjejas. Pelajar-pelajar sangat digalakkan untuk melibatkan diri dengan aktiviti riadah, sukan, kelab dan persatuan yang lebih santai sebagai langkah untuk
menenangkan minda daripada beban komitmen akademik. Pihak pengurusan politeknik juga boleh melaksanakan program-program berbentuk motivasi supaya dapat meningkatkan motivasi dan meningkatkan keseronokan pelajar untuk meneruskan pengajian mereka sehingga dengan cemerlang sehingga tamat pengajian. Sebagai kesimpulan, kestabilan emosi dan kesihatan mental perlu diurus dengan baik agar tidak menjejaskan kualiti kehidupan dan kesihatan pelajar. Gangguan emosi yang berterusan bukan sahaja boleh mengundang stres dalam diri seseorang, malah turut memberi tempias kepada orang sekeliling, terutamanya keluarga dan juga kawan rapat. Justru kajian ini menggambarkan pentingnya untuk mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik supaya pelajar kekal sihat dan bermotivasi tinggi sepanjang meneruskan pengajian di politeknik maupun di alam kerjaya nanti. Dengan itu, sekian saja pembentangan saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih.